Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat sebenarnya, sahabat-sahabat rakan seperjuangan dalam di Facebook Pertubuhan Pembela Islam Malaysia atau Pembela dan juga Facebook page Cikgu Izzat Johari dan istimewa kita live lintas langsung dalam rancangan pada malam ini sembang sejam bersama CIJ dalam Facebook tetamu istimewa kita. Saya tak nak sebut lagi. Mungkin ramai di luar sana sedang menonton bersama dan insyaAllah kita akan mengupas beberapa tajuk isu semasa. Dalam perjuangan kita mungkin kita ada bercerita tentang setiap perjuangan berkaitan dengan masyarakat, mangsa terenaya dan kali ini kami membawa khas untuk rakan-rakan Facebook di luar sana berkaitan dengan kekeluargaan. Hanya sekadar kita panggil sembang selama satu jam dan insyaAllah tetamu khas kita kali ini memang begitu, beliau membuatkan saya gugup selama 4-5 hari sebelum ni yang menyebabkan saya agak berpinar sikit sehingga saat ini pun tadi dalam studio pun saya agak gugup. Jadi insyaAllah kita kongsikan gugup kita tu, saya berikan kepada anda semua dan siapa ada soalan berkaitan dengan tajuk pada hari ini, tolong tulis di komen. InsyaAllah saya akan bacakan setiap satu komen dan kita minta tetamu kita 20 atau 15 minit terakhir untuk memberikan komen-komen dan memberi respon kepada anda. Jika ada permasalahan, boleh PM saya juga, DM saya melalui Facebook Cikgu Izzat Johari untuk kita cuba bantu mencari jalan penyelesaian. Sebelum itu, saya sebelum kita mulakan majlis, kita jemput dulu tetamu kita masuk ke studio bersama, iaitu Datuk Dr. Haji Muhammad Failah Kamsah, tokoh motivasi, pakar motivasi Malaysia. InsyaAllah kita persilakan. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur sehat. Alhamdulillah Datuk. Okey, apa pun sebenarnya pada malam ini agak istimewa apabila kita dapat bersama dengan Datuk dalam musim PKP ni. Sebenarnya bukan senang dan kami di Pembela sebenarnya baru berjinak-jinak dalam dunia inilah rancangan-rancangan online ni. Sebab apa, kita nak masuk TV tak mampu lagi tu. Tapi kita duduk dalam online dan kita sendiri. InsyaAllah apapun saya menjemput kepada semua sekali sebelum kita mulakan program kita sembang sejam bersama CIJ dengan Ummul Kitab. Al-Fatihah. Auzubillah minasyaitanir rajim. Alhamdulillah. Okey, sedikit kita bagi Datuk sedikit mungkin intro lah Datuk. Sepanjang tempoh PKP ni, bukan Malaysia tapi dunia menerima satu kejutan ataupun norma baru Datuk. Yang perkataan sekarang ni panggil norma baru. Datuk bagi komen sikit Datuk, bagaimana kita hamba Allah ni ataupun manusia rakyat Malaysia yang pertama kali menghadapi COVID-19 ataupun wabak dunia Datuk. Komen Datuk. Terima kasih Cikgu Haji. Sebenarnya ialah kita ni bila melihat satu situasi itu, kita boleh tengok daripada sekurang-kurangnya dua perspektif lah. Pertamanya, ini satu ujian, satu musibah, satu kata orang tu cabaran yang sangat getir. Tapi di satu sudut yang lain saya lihat dan ramai orang di seluruh dunia pun melihat yang ini satu anugerah yang sangat hebat sebenarnya. Yang setiap kejadian yang Allah berikan itu ada dia punya hikmah satu. Keduanya memang Allah buat tu untuk kata orang tu menaikkan kehebatan kita. Bak kata orang putih, when the going gets tough, the tough gets going. So bila suasana mencabar, maka orang-orang hebat akan mula bertindak, akan mula kata orang tu berubah ke arah yang itulah nomor baru tu ataupun keterbiasaan baru itu satu perkara yang kata orang tu rentetan ataupun hasil kepada musibah yang kita hadapi. So memang sebab Nabi pun dah sebut, orang yang 2 hari tak berubah, orang yang berjaya beruntung, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Jadi asbab kita kata orang tu, kata orang muda-muda sekarang, mengeput kat rumah 3 bulan, maka mudah-mudahan kita akan overhaul diri kita, ubah diri kita jadi orang baru yang bersedia untuk menghadapi sebarang cabaran, insyaAllah.
Allahu Akbar. Itu mereput di rumah 3 bulan tu. Ini jangan kata mereput. Ni nasib baik ni. Kita gunting-gunting kat luar ni kan. Luar rumah. Kalau tidak bukan mereput. Mengembang rambut tu. Okey. Ya, betul. Itu dari segi orang dewasa. Kalau Datuk kata muhasabah diri untuk orang dewasa, mungkin kita nak overhaul balik kehidupan kita, bagaimana pula kita terus pergi ke tajuk kita, Datuk. Bagaimana kanak-kanak, Datuk. Dia ni baru, ada yang mungkin macam anak saya darjah 2, dia baru mula nak hidup, tiba-tiba dia bertukar. Mengejut, Datuk. Tiba-tiba tak boleh keluar, tiba-tiba tak boleh ni. Datuk, saya minta sikit, Datuk. Macam mana dia punya komen tu, Datuk? Dia punya, yelah, kejutan ni. Yalah. Ya memanglah, seperti juga kanak-kanak dan orang dewasa. Mereka juga memang hadapi kejutan, dan kita kena ingat bahawa kanak-kanak sekarang ni jauh lebih hebat daripada kanak-kanak dahulu, ya. So sebenarnya kita biasanya underestimate kanak-kanak sekarang. Sebenarnya kanak-kanak ni kalau diberikan peluang, mereka akan jadi sangat kreatif. Tapi dengan syarat mak ayah mereka telah memberikan mereka kebebasan ataupun kata mendidik dengan cara yang kata orang tu merangsang kreativiti anak-anak. Jadi anak-anak ni baik umur 4, 5 tahun ataupun 6, 7 tahun, 8 tahun, apatah lagi yang lebih besar, mereka sangat-sangat kreatif. So kalau berikan sikit aja panduan dan kebebasan yang kata orang tu dipantau dengan baik, mereka akan dapat menghadapi dengan baik sebenarnya. Cuma kadang kita lah, ramai mak ayah menyangkakan, berfikir ya anak-anak kita akan menghadapi cabaran masalah macam kita hadapi. Tak, dia tak begitu. Ya, bab kata Imam Al-Ghazali, kanak-kanak ni dia punya kapasiti sangat hebat. Ya, sebab hati mereka bersih. Hati mereka masih bersih. Jadi hati mengawal fikiran, otak mereka juga akan sangat mudah kata tu memikirkan berbagai-bagai kata kaedah untuk menggunakan masa mereka. Dengan syarat mereka diberikan panduan yang mereka akan berikan penghargaan ataupun kita menghormati apa yang mereka lakukan. Mereka akan terdorong, mereka akan terangsang. Bab kata Imam Ghazali saya nak sebut tadi, kanak-kanak selagi dia boleh bermain, ada masa untuk bermain saja, dia okey. Jangan sampai tak ada masa atau peluang untuk bermain, maka mereka akan jadi jumud, mereka akan jadi kata orang tu tertekan ataupun stres. Otherwise dia okey. Dan sebenarnya ini dia satu perkara yang selama orang mak ayah, marah cikgu-cikgu pun kadang terlupa. Anak-anak bila dia boring, dia mudah jadi kreatif. Jadi kalau keboringan mereka itu diberikan pula rangsangan dan kebebasan dan pemantauan bagaimana untuk kreatif yang secara yang positif, yang baik dan bermanfaat, maka anak-anak kita okey. Okey, tak ada masalah. Dengan syarat ada peluang untuk bermain. Ya, bila bermain saja dapat main, maka yang lain insya-Allah jadi okey. Of course lah, yang sudah cukup umur tu pastikan mereka jaga ibadah lah. Selama mereka jaga ibadah, solat dijaga, saya tak berapa risau sangat tentang perkara-perkara yang lain insya-Allah. Tapi Dok, itu kita lihat daripada segi reaksi anak-anak kita. Yang kanak-kanak ni apabila menghadapi COVID, yang dia tak tahu pun COVID sebenarnya. Yang dia tahu dia tak boleh keluar rumah, dia tengok tiba-tiba bapak dia selama ni ada outstation, tiba duduk rumah. Kemudian yang mak dia mungkin bekerja, tengok duduk rumah. Nak jumpa kawan tak ada. Kita dah lebih 3 bulan tu. Soalan dia ialah bagaimana kita ibu bapa pula. Dari segi ibu bapa, apa kaedah yang terbaik yang mungkin daripada pengalaman Datuk untuk kami ibu-ibu bapa ni nak menerangkan. Anak-anak ni ada 3 lapisan pula kebetulan. Saya ada anak, satu darjah 2 yang dewasa betul tak apa. Yang darjah 2-nya, yang umur 5 tahun, yang babynya. Yang baby pun dah pandai dah. Abi, jom jalan, jam. Jam kita tu. Apa tips tu? Ini penting tu. Ramai kat luar sana nakkan tips ni tu. Minta komen tu. So sebenarnya itulah yang penting, penjelasan tu penting ya, sebab saya kebetulan ya saya ada cucu, seorang tu 4 tahun, satu 6 tahun. Yang 4 tahun ni, perempuan 4 tahun ni, kita terangkan apa itu coronavirus, dia tahu. Kenapa kita tak, Aisyah, kenapa kita tak boleh keluar? Why is it that we cannot go out? Because of coronavirus, because of COVID-19 we cannot go out, because it becomes sick. Dia tahu, budak umur 4 tahun. 4 tahun. Ya, so bila kita beri pandangan dengan cara yang paling simple, dia faham. That's why kita tak boleh keluar. Itu sebabnya ramai kita ni, orang dewasa, kita underestimate.
kemampuan anak-anak kita untuk memahami. Kalau budak 2 tahun tak faham lah. Ya, kalau 3 tahun tak payah yang Abi nak jalan ya. Itu memang betul lah. Tapi kalau 4, 5, 6 tahun ke atas, mereka bila kita terangkan dengan cara yang paling simple, apa itu masalah penyakit sekarang, kenapa orang kena pakai mask dan sebagainya, mereka faham. 4 tahun ke atas dah mula faham. Jangan underestimate. Itu sebab kadang-kadang kita menyangkakan, mereka faham. Budak-budak sekarang dahsyat. Ini pengalaman saya secara langsung ya, bukannya teori, tapi secara praktikal. Dan begitulah ya, yang saya tengok anak-anak online pun yang 4-5 tahun, apatah lagi yang dah sekolah darjah 1 darjah 2, lebih mudah untuk memahami apa itu pandemik yang kita hadapi, apa bahayanya kalau kita bercampur orang, kenapa kita kena pakai mask, kenapa kita tak boleh keluar, kita terangkan dengan cara simple, mereka faham. Tapi yang paling penting, apakah alternatif? Bila kita terangkan alternatif, okey kita keluar, then kita boleh buat ini, boleh buat ini, boleh buat ini, buat ini. So banyak perkara yang bila kita bagi banyak alternatif yang mereka boleh lakukan dalam keadaan terkurung itu, mereka tak berapa kisah sangat tentang tak boleh keluar ataupun tak pergi sekolah dan sebagainya. So kena cari alternatif-alternatif yang menarik, yang sesuai dengan tahap mereka, yang mereka dapat relate dan seronok, insya-Allah, dan kena pelbagaikan dia punya alternatif itu agar mereka tak bosan ya. So insyaAllah so far lah, ini saya pun kebetulan di rumah saya berkumpul lah, ada cucu umur 17 tahun, ada cucu umur 6 tahun, ada cucu umur 4 tahun. Jadi dan ada cucu yang baby lah ya, 2 tahun dan juga baby. So ada ramai, ada 10 orang kat rumah kami. So memang ada berbagai-bagai ragam dan kata orang karenahnya, tetapi alhamdulillah ya, mereka semua dapat kata tu menghadapi 3 bulan di rumah terkurung di rumah ni dengan keadaan yang tidak banyak masalah lah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Majoritinya insya-Allah tu sebenarnya rata-rata semua tak ada masalah. Sebab apa, bila dua anak-anak ni bila selalu dia tak nampak ibu bapa dia, tiba-tiba nampak kekerapan tu makin lebih. Ada abang buka mata je dah nampak bapak dia lagi. Kadang bapak dia kacau pula, bapak dia bangun tidur lah apa. Itu kecantikan je lah. Tetapi dalam satu sudut pula Datuk, mungkin ada satu ketika mungkin kita tengok yang PKP yang pertama dulu. Mungkin dah berlalu alhamdulillah, tetapi ia menyebabkan satu perkara yang kita kata menjadikan habit baru pula. Dia mungkin bapak dia ambil kesempatan nak rehat ni. Inilah time aku nak rehat. Inilah masanya untuk aku kodok balik tidur-tidur lama. Anak dia, okey, nak kacau-kacau, nah ambil ni handphone. Kau main aja, tengok video, tengok apa. Habis. Ini dia jadi rutin baru dan akhirnya membawa pergi ke PKPB, and then sekarang ni dah masuk bulan yang ketiga, rutin tu dah menjadi satu kekerapan, satu habit. Datuk, saya nak minta ataupun ramai di luar sana, sahabat-sahabat saya, juga saya secara peribadi, nakkan satu tip yang berkesan, semangat ataupun macam mana kaedah yang terbaik untuk ibu bapa betulkan minded anak-anak tu supaya jangan menghadapi rutin-rutin yang negatif tu. Mungkin ada negatif, ada yang baik. Kejap lagi kita cerita yang baik, Datuk. Betul lah. Itu pertamanya dulu kita pun tak, satu dunia pun tak tahu sangat apa sebenarnya akan berlaku ya, berdasarkan apa ni disebabkan oleh pandemik COVID-19 ni. So bila PKP yang pertama 2 minggu, tapi kebanyakan kita yang faham, kita kata dia takkan 2 minggu. Dia paling kurang pun pada kita mungkin sebulan, 2 bulan ya, kita sangka begitu. So kita ada mental set. Tapi orang yang tidak menyangka ni, tidak menyangka bahawa PKP ni mungkin berpanjangan. Saya bila kena PKP saya dah membuat andaian sebab kita terpaksa memang adalah pengalaman sikit-sikit tentang obat-obat ni. So saya sangka mungkin sampai raya haji ni. So saya dah fikir raya puasa mungkin kita berdoa lah untuk dapat bebas. Kalau puasa tak bebas, that means raya Aidilfitri sampai dalam jangkaan saya hari raya haji barulah mungkin benda ni almost back to normal. So bila kita dah dapat merangka tu dah berbeza. Okey baik. Balik pada soalan Cikgu Haji tadi daripada awalnya, anak-anak kita ialah mak bapak nak kodok, nak tidur, nak rehat dan sebagainya. Betul lah tu. Tapi berapa lama nak kodok tu? Lepas minggu 2 minggu dia dah dah mulalah dah over tidur. Over tidur. Ya, over tidur dah over ni, jadi dia dah rasa so sebenarnya ni dia. Kita kena tahu prinsip asas ya. Sesuatu saya dah sebut banyak kali dah, semua orang pun dah biasa dengar. Sesuatu tabiat terbentuk dalam 40 hari. Jadi kalau kita bagi handphone kita, gadget kita pada anak lebih dari 40 hari, dia akan jadi habit. Jadi kalau nak jadi habit, nak
pecahkan balik pun kena dilatih dengan cara tertentu, dengan doanya sekali, maka boleh diubah. Sebab anak-anak ni mudah kita ubah. Yang susah nak ubah ialah bapa dan atuk anak ni, budak-budak purba ni. Budak-budak purba ni lebih sukar habit. Pula dapat dia akan selesa, akan seronok, akan selesa, jadi dia susah nak mengubah nanti. Tapi itulah, kalau kita ni dalam memberikan sebarang, dia macam bagi pisau. Ya, pisau kalau dia pegang cara betul, okey tu untuk masak, untuk potong bawang tu ya. Tapi kalau pisau tu salah, maka jadi bahayalah. Sama juga dengan gadget. Ya, sama juga. Bila cucu-cucu saya dia pegang gadget, dia kata okey, ini kena at most half an hour. Tengok jam ni, so dia tahu kita ajar waktu dan sebagainya. Ini umur 4 tahun, 6 tahun. So lepas tu kena rehat. Kena buat something else, kita bagi alternatif. And then boleh balik ke gadget. Tak boleh berterusan, tidak boleh. Dan kalau gadget ni kena make sure dia paling kurang 18 inci. Dia kira-kira 1 kaki lebih, so that mata tak rosak. So kita terangkan bukan sekali, beratus kali, ya, berpuluh kali, beratus kali. Sebab kata Profesor Bobby D. Potter, untuk menerangkan pada anak-anak yang genius, anak-anak yang IQ 130 ke atas, dia minimum 150 kali baru dia dapat penghayatan. Untuk anak-anak kita yang pandai, IQ 125, pandai ni, cerdik, dia kena diberitahu sekurang-kurangnya 200 kali. Ya, so saya perhati cucu saya tu, memang pandai-pandai. Tapi pesan, ya Khalif, jauhkan sikit, letak kat kaki, letak kat depan, paling kurang 1 kaki setengah. Saya bagikan peringatan beratus kali. So kena sabar. Kena faham bahawa anak-anak yang pintar, beratus kali kita pesan baru mereka dapat penghayatan. Dia bukan tak faham, tak ada penghayatan. Contoh yang terbaik, ni kadang-kadang orang kata, ya ke 200-300 kali baru faham? Itu bodoh. Bukan. Anak umur 7 tahun, sabda Nabi disuruh solat. Umur 10 baru boleh rotan, cikgu. Ni semua tahu. Tapi dia tak ambil iktibar daripada ketentu nasihat Nabi tadi. Ya, umur 7 tahun, dia suruh solat. Bila umur 10 tahun tak solat dengan sengaja, setelah diberikan amaran, maka boleh dirotan. 7 hingga 10 tahun is 3 tahun. 3 tahun is 365 hari kali 3. Katalah, kita katakan mudah, 1000 hari. Patutnya selebih lah ya. So 1000 hari. So 1000 hari tu kita andaikan satu hari, satu kali kita nasihat. So dah 1000 kali nasihat baru boleh dirotan. Itu pengajaran yang sangat penting. Jadi langkah pertama, nak sebut pada semua mak ayah yang menonton ni, sahabat-sahabat kita ni, all our friends, kita kena ingat bahawa ya, dalam mendidik anak ni kena ada sistem, kena ada prinsip, kena faham dia punya proses. Maka kita tak mudah marah, tak mudah give up, tak menyalahkan siapa-siapa, tak menyalahkan diri, tak menyalahkan anak-anak kita. So keep on ya. Itu bagus dia punya proses. Doanya, ya, zikirnya, sistemnya, dan kata orang tu suasana bi'ahnya macam mana. So tu ni kita kena bincang serentak, bersepadu, maka insyaAllah kita dapat mengadik. So baik, so kita terangkan pada anak kita ni tentang apa yang dia boleh buat, apa tak boleh buat. Kalau nak pakai gadget ni, apa distance-nya, matanya, dan kita make sure ada blue screen dan sebagainya. Semua kita kena terangkan, ya. Dan sambil tu kita mengajar tentang jam, mengajar waktu, mengajar matematik. So selepas 30 minit stop, buat benda lain, ya, main toys ke, buat apa ke, ya, exercise ke, kita kena sama-sama lah. So prinsip yang tersirat di sini ialah ini yang mak bapak kadang-kadang kena dikejutkan juga. Mak ayah wajib berubah sebelum anak-anak boleh berubah. Kalau mak ayah masih dengan pemikiran lama, paradigma lama, ya, falsafah lama, jangan sibuk nak suruh anak-anak berubah. So mak ayah kena berubah. Dan perubahan yang pertama yang saya nak minta diri saya yang dah tua bangka dan semua yang menonton ni kena pegang ialah kita semua banyak kejahilan, kita semua banyak kesilapan, kita semua masih banyak ruang-ruang untuk belajar dan berubah. Dan jangan kata berpuas hati, aku dah buat yang terbaik. Salah tu. Tu statement yang tak betul. Tidak ada orang yang pernah buat yang terbaik. Dia sangka dia buat terbaik, tapi terbaik dia sebenarnya masih banyak lagi ruang peluang untuk diperbaiki. So aku telah buat, ya, setakat aku mampu setakat ni, tapi nampaknya belum berhasil, belum berjaya, so aku kena perbaiki. Sebab tidak ada orang yang boleh mengatakan apapun aspek yang dibuat, apapun, cara makan ke, cara minum ke, cara tidur ke, cara bercakap ke, cara menasihati anak ke, semua yang kita lakukan belum lagi terbaik, dan masih banyak ruang dan peluang untuk diperkemaskan. Itu syarat pertama. Mak ayah kena
kata orang tu tukar paradigma dalam kepala. Dan yang penting juga kena ingatkan bahawa walau macam mana hebat pun seorang mak, ayah, atuk, nenek itu, dia kena dapat ilham dari Allah, kena dapat bantuan dari Allah yang merangsang kita, yang berpesan kita, yang menasihati kita, yang beri arahan kita, tapi yang memberi kefahaman dan yang merubah pribadi anak-anak kita ialah Allah. Justru inilah yang saya minta semua orang, ya. Jangan lekang-lekang, ya. Tiap-tiap malam kita, yang paling asas yang saya pesan pada semua anak saya dan semua siapa-siapa yang suka dengar, jangan lupa solat taubat setiap malam, istighfar 100 kali, ya. Lepas tu solat taubat ke istikharah dan tutup dengan witir tiap-tiap malam forever. Solat taubat, istighfar, maafkan semua orang, ya, istikharah, witir tiap-tiap malam. Itu sebagai satu asas. Ya, kalau itu pun kita tak buat, janganlah saya bertanya kenapa aku cakap kenapa apa kena mengenai solat taubat dengan istighfar, dengan solat istikharah, dengan membentuk anak ni dalam COVID-19 ataupun pandemik. Oh, sebab barang siapa yang ada masalah, Nabi dah sebut tapi diwar-warkan oleh Hasan Basri. Imam Hasan Basri mengatakan bahawa apa pun masalah yang kamu hadapi, apa pun masalah, solusinya ialah solat taubat, istighfar, maafkan orang. Dia punya nas, buktinya surah Nur ayat 10. Semua orang boleh tengok kemudian surah Nur ayat 10. Dan yang lebih jelas surah Nuh ayat 10 hingga 12. Surah Nuh ayat 10 hingga 12, katalah kita ambil yang maksudnya. So ayat 10 surah Nuh, dan aku ingatkan mereka untuk meminta ampun kepada Allah. Ya. Ayat 11, barang siapa meminta ampun pada Allah, caranya solat taubat istighfar dia, barang siapa meminta ampun Allah, Allah akan turunkan hujan melimpah ruah, hujan lebat melimpah ruah. Ya. Dan ayat 12 akan berikan mereka anak pinak, tanam-tanaman, ya, harta dan sebagainya, dan sungai-sungai yang mengalir di dalam kebun-kebun, whatever lah, ya. So maksudnya secara umumnya bila kita solat taubat, istighfar, maafkan orang, maka Allah akan selesaikan semua masalah kita. Semua selesai masalah. Termasuklah yang cikgu tanya tu. Yang cikgu tanya tu salah satu mikrokosm, satu benda kecil sebenarnya dalam masalah hidup kita. Kecil sangat sebenarnya. Jadi kita ambil yang payung dia. Untuk menghadapi semua ni, asasnya kena betul. Foundation kena betul. Kenapa istikharah? Sebab setiap anak kita unik. Walaupun cikgu boleh bagi nasihat, saya boleh bagi nasihat, mungkin nasihat kita satu pun tak boleh pakai untuk anak-anak yang tertentu. Sebab semua anak unik. Jadi istikharah itu akan Allah bagi ilham kita. Bagaimana nak tangan anak aku nombor 1 ni, nombor 2 ni, nombor 3 ni, nombor 11 ni. Contoh, ya. Jadi ini asasnya dulu. Cikgu tanya direct, saya cakap direct, tapi atas soalan jawapan direct tu ada payung dia di atas untuk kita membuka, ya, kata orang tu, ruang lingkup pemikiran kita. Oh, patutlah aku masih tak selesai macam mana sebab yang asas aku tak buat, ya. Kita tadi buat kita punya bumbung, cikgu tanya, kita pun terus cakap tentang bumbung, tapi saya cakap sebenarnya di samping bumbung, foundation kena betul. Dia punya foundation kena kukuh. Kalau tidak, bangunan kita akan roboh walaupun kita buat bumbung. Gitu cikgu. So itulah dia. Dan of course, jangan lupa doa. Dan semua anak daripada umur lahir sampai umur akil balik dibacakan kat kepalanya. Semua tahu, tapi kadang terlupa nak buat. Fatihah, ayat kursi, Alam Nashrah, ya, kalau sikit degil, surah Toha ayat 1 hingga 5 dan surah Al-Hasyr ayat 21 hingga 24. Ini kata ulama 5 doa yang asas untuk merangsang anak jadi anak soleh, anak hebat, mudah dengar kata dan mudah jadi budak yang pintar cerdas. Al-Fatihah, ibu segala doa. Ayatul Kursi menghalau iblis, setan, makhluk yang nak ganggu anak kita jadi nakal. Ya, Al-Insyirah, lapang dadanya, lapang kepalanya, mudah mendengar nasihat. Lepas tu surah Toha ayat 1 hingga 5, itulah asbab Umar Al-Khattab yang paling degil, yang paling jahat di zamannya sebelum beriman, dapat ditundukkan. Asbab surah Toha ayat 1 hingga 5, Allah buka hatinya jadi selembut-lembutnya sampai mengucap selepas membaca surah Toha ayat 1 hingga 5. Dan surah Al-Hasyr 21 hingga 24 ialah yang lau anzalna, ya, kita doa lau anzalna, ya, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal itu. So itu seandainya ayat ini turun atas gunung, akan pecah batu-batu gunung. Batu gunung pun akan pecah. Ini kan pula hati anak kita. Sedegil mana pun, asbab ayat Quran dan doa yang ada power bukan ayat Quran, tapi Allah. Allah yang ada power. Kita bacakan doa, bos kat makanan, kat minuman, kat kepala, kat badan. Maka selepas kita buat yang asal ni, barulah kita cakap tentang strategi tadi. Macam nak nasihat, macam nak buat, apa pengisian,
untuk mengelakkan anak-anak kita menghadapi masalah, tekanan, boring masa COVID-19. Alhamdulillah Tok. Ini rupanya saya bertanya soalan yang di luar bumbung atas tu. Rupanya Datuk telah menjelaskan yang bahagian dalam tu sebenarnya. Masa nak buka InsyaAllah. pintu tu, nak buka pintu tu. Jadi kat luar sana sahabat-sahabat semua, ini adalah perkongsian daripada kita. Mungkin ada yang baru menonton, yang mungkin baru melihat sembang sejam kita ni bersama dengan Datuk Dr. Fazilah Kamsah, tokoh pakar motivasi Malaysia. Kita yang tak asing lagi. Dari samping-samping Datuk. Yang tadi saya dalam studio saya ada sebut, saya nak bagi tahu kat Datuk, dalam bulan Jun ni, biasanya bulan Mei dan Jun adalah cuti sekolah. Dan pada 20 tahun yang dulu Datuk, 20 tahun yang dulu, saya salah seorang peserta untuk camp motivasi di UM berkaitan dengan PMR dan SPM. Saya waktu tu PMR Datuk. Jadi dan saya menjadi wakil pelajar untuk PMR yang dilantik oleh Datuk. Dan masa itu Datuk kata kat saya, Izzat, nanti lepas 20 tahun lagi kita jumpa, cakap nama awak, insya-Allah saya akan ingat. Masa tu saya tercapai Datuk. Ni saya tak tahu ni takdir atau tidak. 20 tahun yang lalu Datuk. Wow, subhanallah, Masya Allah. 5 hari Datuk, 5 hari saya berdebar-debar. Saya tak tahu sahabat saya ada. Saya terkejut. Saya tak tahu kenapa tiba-tiba saya tergerak hati nak tonton Facebook Datuk sebelum ni. Tiba-tiba saya menggatal mesej nak jemput Datuk. Dan akhirnya dalam 5 hari sebelum ni saya berdebar sangat. Tak boleh, saya rasa nafis. Ini ada something. Rupanya bila saya muhasabah balik, saya kata, ya Allah, 20 tahun yang dulu waktu cuti sekolah ni lah. Waktu cuti sekolah macam ni. Ni sekarang ni lah. Waktu cuti sekolah 3 hari Datuk, khusus. Datuk dengan tim Datuk semua bagi motivasi. Saya pula duduk dengan budak SPM. Jadi Datuk kata, awak budak PMR, awak duduk kumpulan budak PMR. Jadi wakil budak PMR. Jadi itulah kenangan saya. Tapi Datuk, yelah saya kata 20 tahun. Muka saya waktu tu pun lebih Cina daripada sekarang. Sebab sekarang ni dah ada mungkin gelap sikit lah. Cuba nak jadi gelap. Jadi tak dapat Datuk. Ini yang saya nak kongsikan kepada semua lah. Begitu jodohnya. Wallahualam, ni kuasa Allah lah. Okey, itu selingan sebenarnya. Nak bagi rehat sekejap. Apa pun topik hari ini kita sebenarnya norma baru kanak-kanak. Sebenarnya bukan apa yang telah Datuk bawa pula pada malam ini adalah satu di luar tajuk kita. Bukan di luar, dalam skop tajuk, tetapi Datuk telah tarik kita dari segi faktor ibu bapa untuk mengurus anak-anak ketika norma baru sebenarnya. Jadi saya tertarik Datuk. Tadi kita cerita yang negatif. Bagaimana pula kesan baik contoh kalau depan mata saya lah, saya tak tahu sahabat-sahabat tapi ramai majoritinya sama insya-Allah solat berjemaah sebagai contoh. Betul. Mungkin masa PKP mula-mula anak saya ni dia agresif, dia tak ikut solat jemaah tapi dia main ya Allah macam-macam. Dan orang ikut perangai bapak tu. Ikut perangai bapak. Tok yang ikut bapak kita cut. Kita ni tengok saya kena edit ni live ni tau. Jangan dah tau. Aduh, itu takut ni. Okey. Gurau. Dia orang tahu semua kita gurau. Walaupun betul. Okey. Tapi inilah realiti, inilah istimewanya Datuk Dr. Fazilah Kamsah. Inilah dia. Okey. Jadi anak-anak main, lepas tu yang anak kecil guling-guling depan kita. Kena pula saya ada pengalaman ni kongsi saya rasa di luar sana pun ramai dengan solat jemaahnya. Yang paling seronok, yang paling ramai menantu-menantu di luar sana jadi imam tarawih pula. Jadi, ya betul. Jadi anak-anak ni dia rasa lain. Dia kata, "Uish. Ya betul. Atuk duduk belakang, Abi duduk depan." Dia jadi satu mood yang lain dan akhirnya dia cuba ikut. Datuk, apa Datuk punya interpretasi ataupun maksud yang ada situasi tersebut dalam norma baru kanak-kanak ni Datuk? Itulah ya. So sebenarnya apa yang berlaku dalam COVID-19, pandemik dan juga kita terkurung di rumah 3 bulan lebih tu, sebenarnya Allah menjawab semua rintihan kita. So sekarang Allah bagi balik kau sampai padan muka kita. Ya. Yalah, ya dulu kita alamak, saya ni sibuk lah, susah sangat saya nak pergi masjid ya. Kena gini tu gini. Ada aja alasan. So sekarang okey,
memang kita tutup masjid kata Allah ya. Tutup masjid. So sekarang awak dibawanya masjid ke rumah. Dulu ialah I memang sibuk, jadi I kurang masa lah dengan anak, dengan isteri, dengan memang kurang lah sebab I sibuk kan. Kita malah saya aktivis kan. Saya aktivis kan. Gigi ya. Okey. So sekarang padan muka sekarang padan muka kau ada 3 bulan. So Betul. sebenarnya semua kita punya dulu keluhan dan kita punya ataupun alasan untuk tidak melakukan yang terbaik dengan quality time-nya, dengan komunikasi keluarganya, dengan belayan kepada anak-anaknya, kepada belayan isterinya, kena menolong di kerja rumah ke, belajar memasak ke, yang awak dulu pandai masak sekarang tak pernah masak langsung sebab yalah sibuk, sekarang pada muka kena masak balik ya. So sebenarnya satu yang saya nampak ialah apa yang berlaku ni Allah nak bagi balik kita go back to basic, dan sebenarnya inilah ya satu kata tu transformasi metamorfosis yang sangat cantik ya. Sebab okey, kita balik pada asas, apakah peranan seorang suami, walaupun soalan tadi tentang norma kanak-kanak, tapi tak apalah, dia berkait ya. So apakah peranan seorang ayah? Mencari rezeki ya, menjaga keluarganya, mentadbir keluarga, jadi khalifah lah ya. Rijalul qawwamuna 'alan nisa. Dan apakah peranan seorang ibu? Ya, melahirkan anak seramai mungkin, mendidik anak, memberi khidmat dan sebagainya. Memasak kerja siapa? Kerja bersama, bukan kerja seorang wanita. Memasak, kemas rumah bukan kerja seorang wanita. Tak ada nas kata itu kerja perempuan. Tapi itu kerja sama, kerja laki-laki dan perempuan. Tapi kalau laki-laki itu sibuk sangat, maka dia kena mencari pembantu kalau mampu untuk buat kerja-kerja rumah ni. Sebab peranan isteri, kalau ikut ulama, ialah melahirkan anak, ya, berkhidmat pada suami, mendidik anaknya. Guru pertama dan utama ialah ummi. So ini 3 asas, lepas tu of course berdakwah pada keluarganya. Itu saja peranan seorang yang hakiki. Yang lain tu ialah khidmat, bantuan. Mudah-mudahan semua dapat pahala. Jadi kita go back to basic sekarang. So suami tolong masak, tolong kemas rumah, tolong itu. Yes, inilah dia. Patah balik kepada asas. Jadi Allah nak tunjuk ini dia sebenarnya. Ya, peranan seorang suami, peranan seorang ibu, dan peranan dalam rumah tangga. Dan of course, sebab kata ulama, ini dia paling kritikal dalam soalan cikgu tadi, anak-anak sebenarnya kata ulama di telinga saya, ya lebih kurang 30 tahun lepas, tak berapa belajar sangat daripada apa yang mak bapak cakap. Tapi anak-anak sering akan belajar dan mengikuti tindak tanduk dan perangai mak ayahnya. Sama ada tindak tanduk yang mereka lihat secara langsung ataupun yang mereka tak lihat. Contoh, mak ayah yang berdisiplin masa kerja, strict, disiplin, rajin, tak monteng, anak-anak mereka pun Allah jadikan begitulah. Kat sekolah ke kat rumah pun disiplin, tak memonteng, mudah buat kerja sebab dia akan ikut tindak tanduk mak ayahnya. Itu Allah punya kuasa tu, perancangan Allah. Dan mak bapak yang ponteng-ponteng, yang mengular dan sebagainya, maka anak-anak mereka pun melia je, asal mahurat dia. So anak-anak tak berapa dengar sangat cakap mak ayah, anak-anak akan ikut amalan tindak tanduk mak ayahnya. Justru awal-awal saya dah sebut tadi, ya, mak ayah kena berubah sebelum anak-anak boleh berubah. Mak ayah kena overhaul diri sebelum dapat mendidik anak-anak jadi anak-anak yang soleh, soleha, yang cemerlang, yang tindak tanduk mereka cantik, ya, yang mudah-mudahan cemerlang duniawi dan ukhrawi. So sekarang ni kita dapatnya, so itulah dia. Kita dapat bersama-sama, ya. Dulu mungkin susah nak solat berjemaah, memang susah. Sekarang kat rumah dapat solat berjemaah, dahsyatnya, ya. Dapat kata-kata berbual, mengenali anak-anak. Sekarang walaupun cikgu pernah jadi cikgu, guru, ya, sekarang semua mak ayah kena jadi guru. Walaupun mereka tak ada latihan, tak ada pedagogi dengan kanak-kanak whatever, maka semua mak ayah, ya, wajib jadi cikgu. Kan cantik tu. Dan mudah-mudahan dengan asbab kita dikurung di rumah, semua mak ayah di luar sana akan lebih menghayati, menghargai peranan guru-guru dalam mendidik anak-anak mereka. Susah rupanya. Aku nak didik anak aku 3 orang ni, ya Allah susahnya. Macam mana cikgu yang mendidik anak aku dan kawan-kawannya yang 40 orang satu kelas. Anak aku pula bukannya ya, dia ikut perangai aku ni macam jadi semua mak ayah mudah-mudahan lepas ini akan mula appreciate, ya, dan dapat menghayati, menyantuni, dan menghargai peranan guru-guru di sekolah dalam mendidik anak-anak mereka jadi anak-anak yang hebat cemerlang. Asbab, ya, guru-guru yang 5-6 jam tiap-tiap hari yang mendidik anak-anak kita. Kita dapat mendidik anak kita setengah jam kok, masa biasa, ya. Setengah jam, 1 jam pun tak sampai. Tapi begitu hebatnya Allah memberikan kita gambaran, oh ini dia. Jadi dengan sebab ini, so suami-suami akan appreciate peranan seorang
ibu. Teruknya, ya Allah, anak aku punya karena kerja nak makan, kerja nak makan, kerja nak makan. Istrilah yang akan sibuk. Suami mudah-mudahan ya akan lebih menghargai. Oh, ini dia, tengok pengorbanan. Patutlah Nabi suruh kata ibumu, baru bapakmu. Oh, now kita tahu, tapi sekarang kita lihat dan kita dapat menghayati. Penghayatan ini tak akan kita dapat kalau tanpa ada terkurung 3 bulan ini. Ini yang pada saya sangat bernilai, sangat berharga pengajaran yang Allah berikan untuk kita dapat menghayati ya pengorbanan seorang ibu, seorang isteri. Masya Allah, sabarnya dia. Pukul 12 malam anak lapar, dia pukul 12 malam, pukul 1 anak lapar, dia terus kalau ayah besok lah aku dah pukul 1 dah ni. Tapi mak tak, dia akan terus bangun lapar ya. Terus dia bangun, dia akan buat. Allah, saya tabik kepada semua wanita ya. Dan ini kita nampak ya, saya tengok anak saya melayan cucu pukul 3 pagi, 2 pagi ya, macam-macam rambut bibi. Saya kata Masya Allah, teringatlah pada arwah ayah. So ini dia ilmu yang ataupun kata tu peringatan balik yang sangat berharga ya. Mudah-mudahan semua anak tu mungkin anak umur 2-3 tahun atau anak umur 68 tahun macam saya, ataupun macam cikgu umur 35 ada cikgu. Ya, betul. Ya, Dato'. Lupa tadi. Sebab muka macam Zul Arifin, dia dekat-dekat lah, macam dekat 35. Sudah. Istighfar juga istighfar. Baik, astagfirullahaladzim. Itulah dia. Banyak juga kalau kita nak sebut kat sini juga, banyaknya dia punya fadilat daripada ya kita terkurung ni baik untuk anak-anak. Tapi bila mak ayah semua sedar, mak ayah berubah, dia punya benefit, kesannya keuntungannya pada anak-anak kita. Itu sebabnya soalan tentang anak-anak ini kita terpaksa juga pergi kepada apa perubahan pada mak ayah pada seluruh rumah tangga, sebab anak-anak ni akan mencontohi ya, menteladani apa yang mak ayah lakukan. Betul lah Datuk. Saya mungkin perkongsian ni mungkin sebab saya moderator, jadi dia banyak tempih atau muka terlepuk. Bak kata piramid dia tepis-tepis. Kuis. Kena. Jadi kawan-kawan yang dekat luar sana, mungkin anda yang sama macam apa yang Datuk kata, pada muka anda. Ini kita nak bagi tahu. Sebab apa? Bukan apa. Kadang-kadang yalah macam Datuk cakap tadi, sebenarnya saya memang seorang sifat yang menerima kritikan dan kutukan daripada sahabat-sahabat. Memang sahabat saya ni memang kaki kutuk ni ada tu. Dia ada satu tim, dia memang kaki kutuk saya. Dia bukan kutuk siapa. Sebab apa dia kata, Izzat, kalau kami tak kutuk, engkau akan sentiasa pergi jauh dan tinggalkan bawah. Jadi dia kutuk-kutuk supaya saya duduk bawah. Dan yang paling seronok Datuk, bila Datuk cakap tadi, kata contoh tadi, yang anak guling-guling. Saya cakap contoh Datuk. Ni kalau ayahanda saya sedang menonton di Merbuk ni, dia memang kata, memang betul lah kau Zat. Kau Datuk dah kena, biar ayah malah cakap. Memang betul Datuk. Saya guling-gulingnya dulu. Lepas tu kita main belakang dia. Botol jadi balik. Jadi balik. Jadi mungkin momen tu saya selama ni mungkin saya nak kongsikan sedikit pada rakan-rakan sahabat di luar sana. Mungkin waktu dulu sebelum PKP saya tak dapat rasa situasi tu. Mungkin sebab saya sibuk macam Datuk kata. Mungkin sahabat-sahabat di luar sana pun kita terlalu sibuk. Tapi akhirnya anak-anak ni dia rasa seronok. Mungkinlah 2 minggu pertama PKP tu dia rasa terkejut. Apa hal abah tak pergi kerja, Abi duduk rumah je kan. Makan, tidur. Datuk pula sebut tadi, isteri ni memang yang terbaik Datuk. Ibu-ibu ni memang yang terbaik. Sebab apa? Saya ni saja kongsi lah Datuk Kita bila mula bulan puasa ni, kita tidur lewat. Asbab lah mungkin dengan ada mungkin buat ibadah sikit-sikit, and then kita tengok TV untuk station. Jadi kadang kita kejut ni. Ya, nak makan sikit. Bangun. Yes. Bangun. Tak ada mengeluh bangun. Betul. Ni sajalah cakap ni. Apa? Dia nak pancing hati pun ada juga ni. Jadi nak beli jiwa. Dia bangun, buatkan. Ya, betul. Dalam keadaan ngantuk. Sebab saya ada bagi tahu isteri saya, mungkin kongsi kat semua. Saya belajar sikit-sikit tu. Isteri ni kalau teman suami makan dapat pahala. Jadi bila dia lepas dia buat makanan kat saya, bayar untuk pukul 3 pagi. Kan? Dia buat semua. Padahal nak sahur pukul 5 dah. Dia buat sikit. Dia duduk sebelah saya, dia baring, dia tidur. Lepas tu saya kata, dah siap makan dah. Okay, dia pun bangun, dia letakkan apa semua, dah jom tidur. Jadi nak cerita tu, saya yakin, bukan saya seorang, saya yakin ramai di luar sana, sahabat-sahabat saya juga melalui situasi yang sama. Jadi ini satu yang positif Datuk, yang saya nak mengiyakan
nak mengatakan bahawa apa yang Datuk kata tadi memang 99% tepat atas kajian Datuk, Allah. atas pemerhatian Datuk, dan saya yakin di luar sana pun macam terkejut. Dan sekarang ni Datuk, ada satu lagi masalah yang dihadapi yang mungkin kita tak pernah bincangkan Datuk. Saya yakin di luar sana, saya tonton video-video Datuk, belum lagi dibincangkan topik ini, iaitu apabila pasca COVID, bagaimana pula kami atau anak-anak yang 24 jam melihat ibu bapa dia selama 3 bulan Datuk. Biasa manusia ni kalau rumah kena tinggal 40 hari, benda lain datang. Ataupun sifat kita kalau hari-hari kita macam Datuk cakap tadi kalau kita istiqamah, buat benda sesuatu tu dalam tempoh 40 hari atau lebih, insyaAllah kita akan buat benda tu sampai bila-bila. Tetapi bagaimana pula selepas pasca COVID, anak-anak pula dia akan kembali kehilangan ibu bapa dia Datuk. Yang itu yang tajuk kita pada hari ini. Tentang norma baru, budak yang selepas dia terkejut, kemudian dia bersama dengan keluarga dan akhirnya dia kembali balik ke norma asal. Komen Datuk. Itulah. Itu sebut hebatnya Allah ni ya. Sebenarnya anak-anak kita sebenarnya ada pengalaman tu. Bila mereka cuti hujung tahun pun mereka dapat kurang lebih sebulan kan. Sebulan lebih sikit ya. Cuti punya panjang hujung tahun kan. Betul, Mereka jadi mereka ada pengalaman tu. Yang tak ada pengalaman kita. Kita yang tak ada pengalaman duduk kat rumah lebih dari sebulan. Tak ada. Kecuali untuk orang yang bersalin nak cuti salin. 2-3 bulan. So artinya untuk anak-anak, saya tak risau sangat. Tapi untuk yang dan kita yang anak-anak dewasa ni, anak purba ni, anak-anak antik ni yang jadi lebih berat ya. Sebab ikut orang telah mengkaji. Mereka telah mengkaji dan daripada wacana ilmu yang saya tengok dan kita pun banyak pengalaman juga secara langsung. Kita dapati bila anak-anak ni dah di rumah lama dan bila buka sekolah, mereka sekarang dah rindukan kawan-kawan. Mereka rindukan cikgu. Yang mereka rindukan aktiviti suasana sekolah sebenarnya. Sama juga ramai guru yang memang berdedikasi, mereka amat rindukan suasana mengajar, rindukan anak murid, rindukan kawan-kawan sekerja, rindukan dia punya biar ataupun environment di sekolah. Sebab orang yang hebat, dia kalau duduk kat rumah, maaf ya, kataan tu macam makan gaji buta, mereka tak selesa. Mereka tak selesa sebab mereka kata aku rasa tak berapa sedap sebab dapat gaji penuh, guru kan, dapat gaji penuh tapi aku tak kerja tak kerja sepenuhnya. Anulah sebaik mungkin. Adalah kerja tu. Ada tugas dan sebagainya memang betul tapi tak seperti yang sewajarnya. Jadi semua cikgu pun rasa rindu, anak-anak pun rasa rindu untuk ke sekolah, untuk aktiviti-aktiviti seperti dulu. So kita tak banyak risau tentang tu. Cuma mak ayah kena ingatkanlah. Kena ingatkan anak-anak. Bak kata cikgu tadi, yes, 40 hari untuk bentuk tabiat. Itu memang telah dibuktikan. Ada nas-nasnya pun. Ada hadisnya yang menyokong hakikat bahawa sesuatu tabiat itu dalam 40 hari. So mudah-mudahan dalam masa 40 hari anak-anak kita mengalami lebih 40 hari pun dah 3 bulan ya. Mereka ada benda-benda positif yang mereka bentuk dalam diri mereka. Seperti tadi jaga solatnya, belajar untuk berbaik-baik dengan adik-beradik, belajar untuk berkongsi, jangan gaduh-gaduh. Ini semua yang kita telah kita didik mereka dan kita pun lebih banyak mendoakan di kepala anak-anak kita. Masih belum terlewat kalau mak ayah masih belum buat Habis kalau anak dah akhir balik umur form 4, form 5, STPM, apa nak buat? Kata ulama, kita masih boleh merangsang perubahan-perubahan positif dengan mendoakan mereka atas tiga sembahyang, diaminkan malaikat. Lepas tu kita baca doa tadi, Fatihah, ayat kursi, alam nasyrah, surah Toha dan sebagainya. Kita embus kat makanan minuman yang mereka makan. InsyaAllah kepada gambar, kita ada gambar anak-anak kita kat gadget kita, kat handphone kita. Kita tiupkan akan merangsang perubahan-perubahan positif untuk menyediakan mereka untuk menghadapi persekolahan baru yang norma baru yang akan berlaku selepas pasca COVID-19 ni. Jadi kita kena pesan, kena doa dan juga kena berikan mereka gambaran dan banyakkan memuji. Bak kata para ulama yang saya memang sangat sukalah sebab dalam psikologi saya belajar psikologi tapi tidak kita diterangkan. Rupanya mendidik anak kita ni dengan nisbah 80-20. 80% kadar at-targhib, kadar positif, puji-pujian, peluk cium, penghargaan, bagi hadiah, the carrot approach. 20% kadar at-tarhib, marah,
ya, rotan kalau munasabah ya, 10 tahun ke atas ya, ataupun denda ya, tegur ataupun potong allowance dan sebagainya. So nisbah 80-20 ni kalau kita gunakan dalam mendidik anak-anak, maka mereka akan membangun dengan cara yang seimbang. Itu sebabnya kata para psikologi, para sarjana dalam bidang ni, kasih sayang saja tak cukup, dia kena ada keseimbangan. Ya, kena ada agamanya, kena ada nasihatnya, kena ada marahnya, kena ada sedihnya untuk melengkapkan hidup mereka. Kalau mereka sentiasa dipuji, lemah lembut, diplomatik saja, bila mereka kena marah dek cikgu, mereka akan haywire. Mereka tak bersedia, mereka akan emosional. So anak yang tidak didedahkan kepada kata orang tu pendedahan yang holistik akan sengsara sebenarnya. Jangan kata, oh saya gunakan psikologi, saya gunakan lemah lembut, tak pernah marah-marah, silap. Ini yang berlaku pada saya juga ya. Saya kadang masa anak saya membesar tak pernah. So anak saya masa yang nombor 2, bila dimarah oleh gurunya, 3 hari dia tak makan. Kenapa Syakir tak makan? Cikgu rambut merah tu marah bah. Dia marah sebab Syakir lewat gini-gini. Dia tak pernah kena marah. Dia budak baik, budak rajin, very positif. Jadi kita tak pernah gunakan kekerasan. So bila kena marah saja, dia tidak bersedia. Ini kesilapan mak ayah. Sebab tak gunakan nisbah 80-20. Bumi Allah pun 80% air, 20% tanah dan daratan. Ya, udara pun 80% ya, nitrogen dan gas-gas lain, 20% lebih kurang oksigen. Dalam badan anak kita pun masa baby pun 80% air, 20% daging. So bila saya tengok nisbah ini, Allah mencipta begitu cantik. Rupanya dalam mendidik anak kita pun untuk merangsang mereka untuk menghadapi cabaran selepas COVID-19 ni, 80% keadaan at-targhib, lemah lembut, kasih sayang, penghormatan, hadiah, puji-pujian ya, dan 20% hey, salah tu tak boleh. Jangan pukul adik. Ya, kamu budak baik, jangan pukul adik. Dan sebagainya. So kena ada yang tegas. Tapi itulah, walaupun dalam keadaan 80% at-targhib yang positif, 20% at-tarhib bunyi sama aja lebih kurang ya, yang strict, yang the strict approach, tapi kita kena ada asas. Doa kena mantap, solat taubat tiap malam, istikharah, dan ini dia satu perkara yang saya selalu sebut tapi kena sebut juga malam ni, tolong mak ayah di luar sana, tolong haramkan dari pemikiran kita, lidah kita, perspektif kita, pemikiran dan sebagainya, haramkan perkataan negatif. Tidak ada anak kita yang jahat, tidak ada anak kita yang dilarikan bodoh, tidak ada yang dilarikan degil. So jangan sebut, kau ni kenapa degil, jahat, ya bunguk sangat, leceh macam mangkok, bunguk macam mangkok, ya bunguk macam nenek belah mangkok. So jangan ada pemikiran ni, sebab cakap orang tua adalah doa, fikir orang tua adalah doa. Allah bertindak seperti mana yang disangkakan oleh hamba-Nya. So kalau ini kita buat persediaan sebelum anak kita keluar ke pasca COVID-19, maka mereka dalam keadaan yang lebih positif dan lebih bersedia untuk menghadapi sebarang cabaran masuk dunia persekolahan di mana mak ayah sudah kurang bersama mereka dan sebagainya. Mereka mudah akan menghadapinya dengan lebih bersedia, dengan lebih positif, dengan syaratnya itulah balik pada kita kena menyediakan suasana atau bi'ah yang positif agar mereka dapat menghadapi cabaran ini dengan lebih saksama, insya-Allah. InsyaAllah tu. Ni salah seorangnya yang suka. Dia biasanya kalau Abi dia buat sembang santai secara serius, tajuk-tajuk serius, dia tak kacau. Dia faham. Ni sebab dah musim yang ke-6 dah tu. Ni dah musim yang dah season ke-6. Yang umur 4 tahun ni. Yang tengah-tengah. 4 ke 5 tahun. 3 tahun ya. Cakap nama. Nama saya. Cakaplah. Nama saya Akil. Cakap. Oh, nama pun Akil. Tak apa. Dia baru start pegang pistol. Dia biasanya kalau masa kali pertama saya berudara kedua, dia orang faham sebab saya kata saya serius, saya kerja. Tapi bila dah lama-lama dia orang masuk pun pintu dah senyap-senyap, dia orang pandai. Dia akhirnya hari ni saja saya sebab dah tajuk kanak-kanak, yang cerita punya bapak kanak-kanak, atuk kanak-kanak, saya panggil lah dia kejap amazing tengok macam mana Abi kerja. Jadi inilah Akil yang sentiasa kadang-kadang dia ni dia punya drama dia tu, bila saya keluar outstation masa PKP ni, baru tak sampai 15 minit tu, dia buat video call, Abi rindu, Abi rindu. Dia memang muda. Ni anak nombor 2 ya? Anak nombor 2. Anak nombor 2 kan? Umur
5 tahun? Umur 5 tahun. 5 tahun ya. Lahir 5 bulan? tahun. Lahir ni bulan 5. 5 hari bulan 5 tahun 2015. Wow. Wow, hebat. Hebat. Ah, Dia budak yang sistematik, budak yang cekal ya. Budak yang cekal ya. Budak yang hebat. Dan dia sangat independen. Dia akan tolong mak ayahnya lebih daripada yang lain. Baik sayang, Allah sayang anak. Jadi 500 Allah. Okay. Alright, terima kasih. Akil. Apa pun Datuk, kita ni sebenarnya saya itulah saya dah berdebar campur pula dengan gugupnya. Saya jarang gugup Datuk. Saya jarang gemuruh. Saya pernah gemuruh satu kali iaitu semasa himpunan Nak bantah nikah? Aisyah. Oh, tak. ingat masa nikah. Akan nikah okey gitu. Dia biasa tu. Benda tak cabaran ni. Tapi sebab kita berjuang, bila setakat akan nikah tu tak macam dia tak ada ni, dia maksudnya dia adalah lumrah manusia. Memang kena tak nak hadapi. Ya. Tapi bila pengalaman saya Datuk, saya kongsikan sikit dengan mungkin rakan-rakan di luar, bila saya pegang mic di atas pentas himpunan bantah Aisyah satu ketika dulu 2018 yang menghimpunkan 1.9 juta, yang tu saya menggigil tu. Ya. Saya pengucapan awam saya tak pernah menggigil. Tapi hari tu saya ya Allah, saya dah takut. Itu satu. Yalah. Tapi yang kali kedua ni dengan Datuk Fazila Kamsah pula saya gugup. Saya kata kacau lah ni. Tak boleh ni. Okey Tok. Kita pun banyak perkongsian Datuk dan saya minta izin Datuk sesi yang terakhir ni mungkin saya akan bacakan komen-komen daripada sahabat-sahabat kita. Ramai penyokong-penyokong Datuk yang komen. Rata-rata semua ucapkan terima kasih kepada Datuk kerana memberikan tajuk yang agak perbincangan yang fresh lah kita kata untuk menghadapi akan datang. Ni yang kita cerita apa yang ke belakang. Ni yang ke datang, yang depan macam mana. Jadi ada yang tanya juga mungkin lebih spesifik, dia kata contohnya saya ambil satu komen ni daripada Naufal Mukmin. Assalamualaikum, saya tak pernah khatam gaji. Tetapi saya khatam atau baca surah-surah pendek dulu boleh ke? Seolah-olah macam tu. Boleh tak dia baca surah-surah pendek dulu? Itu saya rasa mungkin dia nakkan semangat daripada Datuk. Mungkin Datuk boleh komen sikit lah Datuk. Sebab kita ada baca lagi yang lain-lain nanti. Tahniah lah, ni betul penting ya sebenarnya. Sebenarnya tidak ada kewajiban untuk kita khatam Quran. Yang paling penting ialah kita boleh membaca Quran. So kalau dapat khatam Quran tu cantik lah ya, sebab ni ayat-ayat Allah ya. Kata-kata Allah kita baca dari awal sampai akhir, jadi baguslah seumur hidup. Tapi kena azam untuk khatam Quran sebab ya, kalau saya nak minta maaf ya, sekarang saudara baru 4-5 bulan baru masuk Islam, mereka telah pandai baca Quran, dan selepas 4-5 bulan mereka memeluk Islam dan pandai membaca Quran, mereka khatam Quran. Jadi kalau saudara baru pun boleh khatam Quran, ini kan pula yang saudara lama ni. Dan yang pentingnya kita boleh baca Quran. So itu sangat bagus. So boleh baca Quran, dapat menghafal surah-surah pendek, surah-surah lazim, tahniah. Dan yang penting kita azamlah ya, sikit-sikit lama-lama jadi bukit ya. Sehari selai pun dua muka surat cantik, akhirnya akan khatam. Kena azam untuk khatam. Bila niat baik, caranya betul, Allah pasti akan temukan kita dengan orang-orang baik dan juga berikan kita peluang untuk khatam, insya-Allah. InsyaAllah. Okey Datuk, itu satu. Ini Puan Zalina, Assalamualaikum. Ini mungkin terkeluar tajuk, tapi saya rasa tak terkeluar tajuk. Boleh tak Datuk bacakan sikit doa yang asas untuk selepas solat? Sebab anak lelaki saya ni tak pandai nak baca doa lepas solat. Ini antara satu kekurangan. Bila kita nak solat jemaah boleh Datuk. Saya yakin anak-anak kita yang dewasa ni, dia boleh jemaah, tapi dia takut tang doa. Sebab apa? Mungkin bapak dia baca doa panjang, atuk dia baca doa panjang, jadi dia takut. Datuk mungkin boleh kongsi sikit Datuk yang ringkas. Okey, so kita boleh kongsi ya, tapi sebelum so yang paling penting ya untuk mereka ni, tolong Google solat selepas doa selepas solat, memang ada, cantik dan dengan makna sekali. Sebab doa yang kita faham maksudnya sangat-sangat afdal. Kita kena faham maksudnya, barulah kita ada ada so kita kena baca doa begitu ya, baca doa yang kita faham. So Google doa selepas solat. So doa saya lepas solat simple saja ya, katakanlah bismillahirrahmanirrahim ya, alhamdulillah, amin. Kita setiap doa kena mulakan dengan memuji Allah, betul selawat.
Alhamdulillah amin. Lepas tu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad paling kurang, betul? Ya, Allahumma fir lana dzunub. Yang saya akan baca Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidaina warhamna kama rabbana shigara. Ini doa untuk mak ayah kita. Ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta doa untuk diri kita, anak-anak kita ya. Lepas tu kita baca Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ni doa yang Nabi Allah Ibrahim baca untuk kita, minta supaya kita jaga solat dan anak kita jaga solat. Surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Lepas tu bacalah doa pembuka 12 pintu. Allahumma aftahli abwabal khair wa abwabas salamah wa abwabas sihah wa abwaban ni'mah wa abwabal barakah wa abwabal quwwah wa abwabal mawaddah wa abwabal rahmah wa abwabal rizq wa abwabal ilm wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah ya marhamin. Waktu bacalah doa penutup, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallim walhamdulillahirabbil alamin. So yang paling penting kita memuji Allah, kita lepas tu baca selawat, berdoalah. Doa yang tidak melekat dengan memuji dan selawat, doa tak akan naik ke langit, tak akan naik ke atas ya. Jadi kita kena doa begitu, tutup juga dengan memuji Allah dan selawat. Tengah-tengah tu doalah apa-apa pun, yang paling kurang doa tadi tu ya, mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Tapi saya nak kongsi Datuk lah, ni rahsia kita lah Datuk Ada kala pun saya baca doa bahasa Melayu je Datuk. Tapi yang depan Cantik pembuka dan penutup mesti Cantik. selawat. Yes. Ini Cantik. rahsia Datuk. Lebih baik. Lebih baik. Ya bagus. Doa bahasa Melayu yang kita faham lebih baik daripada doa bahasa Arab yang kita tak faham. Kalau doa bahasa Arab yang kita faham dan makmum faham, silakan. So ataupun doa bahasa Arab and then kita translate. Kalau tak mampu, kita doa dalam bahasa Melayu. Bagus. Kata ulama yang mengajar saya, bagus. Sebab kita faham, Allah faham apa bahasa pun. Jadi minta doa. Yang penting puji-pujian dan selawat, insyaAllah. Cantik. Okey, ini ada satu lagi Datuk. Mungkin agak penting juga. Assalamualaikum Datuk. Ada tak yang bertanya, ialah mungkin pasal anak-anak yang slow learner. Macam mana dalam PKP ni dia nak mungkin dia nak semangat kot. Puan Nadra ni dia nak semangat ataupun dia nak satu tips bagaimana dia nak bantu anak dia yang jenis slow learner ni tu. Mungkin tadi kita tak sentuh sikit. Okey. Ya. So kena ingat hakikat bahawa mak ayah kena betulkan dia punya paradigma. Ya. So anak kita mungkin ada masalah pembelajaran, tapi dia bukannya bodoh ya berbanding dengan adik-adik yang lain. Kena yakin pertama-tama mak ayah, semua anak kita sama hebat tapi tak serupa. Ya, ada yang memang cepat, pandai ya, boleh akhirnya jadi profesor. Ada anak kita yang so called slow learner ni. Ya, dia lambat sikit tapi dia mungkin akan jadi mekanik yang terbaik, dan mungkin mekanik ini akan buka kedai lebih hebat daripada abang atau kakak yang jadi profesor. Ya, ada sahabat saya ya, adik-adik yang sulung jadi profesor, gaji 20,000. Dia so called slow learner, buka bengkel. Sekarang pendapatannya sekitar 100,000 sebulan. Ya, so siapa lebih pandai tak payah jawab. Ya, so itu sebabnya mak ayah langkah pertama kena ingat bahawa semua anak kita sama pandai tapi tak serupa. Okey, anak yang lambat ni, so kita kena bantu. Of course, langkah pertama kena bawa ke doktor pakar, pediatrician untuk cek koko dia ada masalah. Ya, kalau ada masalah pendengaran ke pendengaran tu, kalau dah sudah settle, ya, kena tolong. Nombor 2, kena doakan kat kepalanya Fatihah, ayat kursi, Alam Nashrah. Dan anak ini kalau dah boleh membaca ataupun dia dah make sure dia kena baca Al-Insyirah, Alam Nashrah sebelum dia mengulang kaji atau baca buku. Kalau sebelum mereka dia pandai, mak ayah bacakan. Al-Insyirah, Alam Nashrah ini bermaksud lapang. Lapangkan kepala, lapangkan dadanya. Ya, lapangkan kepala, lapangkan dadanya untuk mudah menerima, untuk mendengar. Dan untuk anak-anak yang, untuk semualah, baik slow learner ke yang fast learner, masa belajar, duduk kat kerusi, jangan atas lantai, jangan atas katil, duduk kat kerusi, menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Kenapa kiblat? Sunnah. Sebab mencari ilmu itu sunnah, satu ibadah. Ya. Dan masa kita nak mencari ilmu, ulang kaji, kita ni sebenarnya kena baca doa penang hati, baca doa sunnahnya menghadap kiblat. Dan bila anak-anak menghadap ke kiblat masa belajar, ion dalam badan dan ion di bumi selari. Jadi dia akan tenang, mudah fokus, mudah ingat. Dan make sure kalau dia belum hafal, mak bacakan kat kepalanya. Kalau dia dah boleh baca, baca Alam Nashrah sebagai asas di samping doa-doa penang hati yang lain. Allahumma aftah alaina sampai habis, qalu subhanakala qur rabbi zidni ilma. Ini semua doa-doa penerang hati yang semua anak diajar. So ya, kedua. Yang ketiganya, untuk anak yang slow learner ni, kalau mak ayah tu tolong, kalau dengan syarat cek dengan doktor ya. So bagi dia mungkin kata orang tu
suplemen minda yang ada banyak di pasaran, cari yang bagus, tengok reference, tengok dia punya testimonial, cari, itu ada membantu. Tapi suplemen minda tidak menjadikan anak kita pandai, tapi menjadikan mereka tenang, fokus, boleh lama belajar. Tapi kalau dia duduk kat kerusi, menghadap kiblat, baca doa, dan mak ayah temankan. Mak ayah temankan. Dan kalau anak kita yang dianggap slow learner ni, kena tahu. Macam anak saya, 3 orang, ya, yang nombor 1 tu memang bijak, nombor 2 pun nampak bijak, memang kelas A nombor 1, tapi yang nombor 3 ni nampak slow. Tapi sebenarnya bila saya buat IQ test, dia yang paling bijak. Rupanya dia punya style belajar saya tak faham. Ya, yang nombor 1 membaca faham. Nombor 2 ni dia tengok je. Dia tengok dengar dia faham. Brilliant. Ya, yang nombor 3 punya kinestetik. Dia kena duduk, dia kena berdiri, kena tulis sendiri, kena practical, kena hands on, baru dia faham. Dan akhirnya bila dah tahu dia punya teknik, rupanya dia ni bulat kinestetik, masya-Allah, dia punya prestasi yang meningkat luar biasa. Jangan lupa tadi suplemen minda membantu, doa membantu, dan kalau boleh duduk menghadap kiblat tu membantu. Dan saya perhatikan anak saya bongsu yang dulu macam slow, bila saya tukar warna biliknya tukar kepada warna hijau, dia senang belajar, lama belajar, mudah fokus dengan izin Allah, ya. Hijau tu tenang, aman, damai, sakinah, warna syurga. Jadi ini semua membantulah, ya, anak ni. Dan kalau boleh letakkan pokok-pokok hidup, ya, yang kecil-kecil tu dalam rumah, di tempat dia belajar untuk supply oksigen, ya, sebab otak anak perlukan oksigen. Dan kalau boleh, oleh kerana sekarang kat rumah kita ni banyak sangat handphone, banyak microwave, banyak TV, so banyak sangat kata orang tu free radicals, ya, ataupun yang apa ni, apa nama tu, ions yang gombak ni, ya. So cari bunga kaktus, cari bunga kecil-kecil yang RM10 satu apa nama, mangkuk kecil tu, benih pasu kecil tu, letak di penjuru-penjuru rumah. Bunga kaktus akan absorb semua ni, ya, apa nama, apa perkataan tu? Gelombang tadi tu. Gelombang tadi tu yang negatif tu. Saya mencari perkataan radiasi. Radiation ini. Radiation ini bahaya kepada anak-anak, boleh menyebabkan macam-macam masalah sampingan, terutamanya handphone. Ya, jadi pokok kaktus dengan izin Allah, dan pastikan anak ini kalau boleh tiap-tiap pagi ataupun petang bila masa, dengan tanpa pakai kasut, jalan atas tanah. Jadi dia akan absorb, ya, earthing. Dia akan absorb semua apa nama radiasi yang dalam badan ni, menyebabkan mungkin mengganggu dia punya otak dia tu. Mudah-mudahan akan berubah. So mak, ayah, tolong bacakan doa penang hati, embus kat makanan minuman anak ni. Tak payah minta ustaz ke siapa ulama, sebab doa mak bapak terangkat hijab. Ya, Fatihah, ayat kursi, alam nashrah, ya, dan doa penang hati, Allahumma ftah alaina, bismillah 5, whatever. Mak ayah paling kurang Fatihah, embus kat air, kat minuman anak tiap-tiap hari, kat kepala anak tiap-tiap hari, dengan doa supaya anak kita cepat belajar, mudah belajar, dan kata orang tu jadi anak yang seimbang, ya. Jangan lupa, mungkin anak kita ni tak sepandai adik-beradik yang lain, tapi mungkin anak ni lah yang Allah cipta untuk menjaga kita masa kita tua nanti, yang akan mentalkinkan di telinga kita bila kita nak mati. Yang ni saya dah nampak contohnya, yang dianggap tak berapa pandai, yang mentalkinkan mak ayahnya mengucap, yang mak ayah, yang abang kakak yang hebat-hebat masuk universiti tu sibuk, ya, yang bawa mak bapak ke hospital, ya, akhirnya anak tu mati, mak itu meninggal kat tangannya, tapi Allah balas. Anak yang dianggap lembab inilah yang paling berjaya sebagai usahawan, sekarang jadi jutawan. Kisah benar. Jadi itu saya yakin semua anak sama hebat, tapi tak serupa. Allah, insyaAllah, Datuk. Ni ada seorang, mungkin saya juga nak ambil kesempatan kat sini mengucapkan terima kasih kat Datuk kerana mengingati sahabat-sahabat kita, cikgu-cikgu di luar sana. Cikgu Dayang, mungkin dia kata, betul Datuk, memang rindu sangat-sangat dekat anak murid. Dia salah seorang guru. Betul. InsyaAllah, memang betul. Ramai orang rindu Datuk. Kawan-kawan saya semua, majoriti, bukan kawan lah, adik-adik semua, ramai cikgu pun kata, Allah, nak mengajar online ni tak puas. Diorang ni kata tak seronok. Ini antara salah satu lah perkara-perkara yang, tapi mereka mengajar Datuk. Datuk pun tahu, mereka mengajar secara dalam talian, mereka memberikan, ada sahabat saya nak maklum pada Datuk, saya juga yang dipertua bagi sekolah anak saya, PIBG. Jadi cikgu di Sekolah Kebangsaan Inderpura, Jerantut, mereka guru besar ni, inisiatif guru besar dengan cikgu-cikgu dia, ambil fotostat bahan mengajar, pergi ke kampung asli, pergi hantar. Saya kata, ya Allah, memang ini baru sikit di depan mata. Yang di Sabah Sarawak tu merempuh 3 jam. Ini sahabat-sahabat kita cikgu merempuh 3 jam
Ya. lalu dengan lumpur dengan apa jalan pergi nak bagi bahan-bahan mengajar kerana mungkin diorang tak ada Ya. gadget untuk belajar secara online. Inilah Betul. pengorbanan Betul. seorang guru yang saya rasa sebenarnya saya mula meremang tu bila orang nak Ya. mempertikaikan kata makan gaji, saya tak boleh tu. Tapi tak apa, apa Ya. pun rakyat Malaysia dah memahami, dah mula sama-sama Hmm. memahami bahawa kita semua main peranan masing-masing. Dan insyaAllah tu Ya. sebenarnya dah terlalu panjang, kita dah sampai ni ramai yang memberi komen positif, mengatakan ada yang kata okey insyaAllah dia orang akan Google doa-doa tu, ya tallykan balik. Ya. Mungkin ada yang boleh baca bahasa Melayu. Saya lebih suka Ya. anak-anak saya yang darjah 2 tu cuba baca bahasa Melayu dulu. Kalau tak reti, Ya. salawat, lepas tu baca tasbih sikit, and then terus doa. Macam biasa, tak ada masalah. Ya. Itu antara perkongsiannya. Terima kasih kepada Datuk kerana memberi semangat yang betul kepada saya tu. Apa pun Datuk, saya ucapkan terima kasih Datuk. Aduh. Mungkin 20 tahun lagi kita jumpa dah. Tak apa cikgu. Mudah-mudahan cikgu panjang umur kita jumpa. 20 tahun tu. Tapi dah boleh online ni kita senang sikit lah mudah-mudahan. InsyaAllah. Dan mungkin lepas PKP pun untuk makluman Datuk, insyaAllah kita di Pembela masih meneruskan lagi. Kalau dah habis PKP, kita dah memang tengah setting studio untuk kita buat panggil tetamu tu sendiri datang berkongsi, memberi pelajaran dan macam-macam lah Datuk. InsyaAllah. Apapun Datuk, saya mewakili Tuan Pengerusi saya, Tuan Haji Aminuddin, bersama lapisan Sekretariat Pembela mengucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk kerana sudi meluangkan masa perkongsian yang begitu bermakna sekali kepada ibu bapa di luar sana, sahabat-sahabat kita di Facebook yang juga ramai yang berkomen, bertanya khabar, dan paling penting ada yang satu kataan Datuk saya baca, dia orang rindu kat Datuk dah lama tak keluar TV. Ini saya terbaca tadi. Jadi saya pun cakap tadi dengan bapa mertua saya tadi semasa makan sebelum maghrib tadi, saya kata sebenarnya Datuk ni 20 tahun dulu saya jumpa, dengan yang sekarang ni saya tak tahulah, saya nak cakap apa pun tak kerti, tapi memang dia sama je. Mungkin saya kena duduk sebelah Datuk betul-betul baru saya nampak kena kedut ke apa ke ataupun saya yang kedut dulu, saya tak tahu. Banyak kedut. Oh Allah ya Tuhanku, 20 tahun yang dulu yang sekarang lebih kurang sama je Datuk. Mungkin beza 10%. Jadi saya nak ambil aura Datuk tu untuk supaya menjadi semangat kepada saya untuk terus berjuang dengan cara NGO saya dan juga di luar sana sahabat-sahabat kita yang sentiasa Datuk. Sekarang kita dah ada berjuang, mungkin kita kata saya nak bagi tahu kat Datuk, mungkin Datuk tahu tentang kita punya kempen beli produk Muslim, BMF, yang kita sedang rancang, kita buat di seluruh Malaysia. Produk-produk Muslim kita tak cukup Datuk. Dan mungkin kepada luar sana, sahabat-sahabat saya di luar sana boleh pergi ke Facebook Datuk Dr. Fadilah Kamsah untuk membeli produk-produk yang Datuk tawarkan di dalam tu. Memang saya tengok testimoni dia yang baik. InsyaAllah saya mungkin juga akan menjadi salah seorang pelanggan untuk membeli produk kepada anak-anak saya. Apapun, saya ucap terima kasih sekali lagi kepada Datuk dan pasukan Datuk di belakang tabir kerana sudi mengizinkan berkongsi dalam Sembang Sejam bersama si AJ. Baru 5-6 episod Datuk. Yang 6 episod habis nanti kita tengoklah. Ni pun dalam diam kita ada episod. Dan apa pun kita harap apa yang datang yang baik ini daripada Allah SWT dan yang kurang ini daripada saya sendiri. Baru first time mengendalikan segmen sendiri. Dan juga terima kasih kepada Datuk kerana melengkapi kekurangan yang ada pada kami semua di luar sana. Itu daripada Allah SWT. Apapun, kita tutup majlis kita pada malam ini dengan surah Wal-As dan tasbih kifarah Wal-As. Okey, apa pun Datuk. Terima kasih juga. 1 minit lagi Datuk. Saya minta Datuk ambil kesempatan juga ni untuk mendoakan kepada arwah mangsa-mangsa kemalangan pemandu mabuk yang kebelakangan ini terlalu ramai. Jadi mungkin boleh Datuk pimpin kami beramai-ramai untuk sedikitlah mungkin, dan kita akhiri dengan surah Al-Fatihah buat semua arwah-arwah yang meninggal, terutama anggota polis dan juga beberapa orang. Mohon Datuk mengiringi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min hamdan kafi'u mazidah
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa ajral karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afil abdani wa shifaiha wa nuri absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajdi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati dani qahri rijal. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabas salama wa abwabas siha wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah wa abwabal quwwah wa abwabal mawaddah wa abwabal rahmah wa abwabal rizq وابواب العلم وابواب المغفرة وابواب الجنة يا أمر من اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم احينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم منا ومنكم. الفاتحة. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi saya beri laluan Datuk ke studio dulu dan saya ingin menutup kita punya rancangan kita pada malam ini. Terima kasih Datuk. Kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih. Tahniah pembela. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa pun terima kasih kepada semua. Alhamdulillah bersama kita pada malam ini iaitu Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah, tokoh kita punya motivasi dalam Malaysia dari dulu sampai sekarang, insyaAllah sampai bila-bila. Apa pun saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi bersama-sama dan jumpa kita minggu hadapan insyaAllah. Dan jangan lupa kita cakap, kita buat BMF selamanya dan jangan kita lakukan perkara-perkara yang negatif. Seperti Datuk cakap, kita haramkan perkataan kita untuk bercakap benda-benda yang negatif. InsyaAllah. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada semua dan untuk tajaan pada malam ini daripada Tepung Masyitah. Yang ini tepung yang terbaik insyaAllah. Apapun boleh dapatkan di Facebook saya nanti. Okey, jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Sudah.